Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli. Dalam buletin awal ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad hari ini didapati bersalah atas kesemua 9 pertuduhan menerima rasuah 3.09 juta ringgit berhubung pembelian hotel di Kuching Sarawak. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama wartawan Firdaus Azil yang kini berada di lokasi, dan Firdaus Azil ada di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk terkini keputusan terhadap Tan Sri Isa Samad. Teruskan, Firdaus. Okey, baik, terima kasih Hafizi di Bukit Kewangan. Seperti yang Hafizi maklumkan tadi, bekas pengurusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Samad didapati bersalah ke atas kesemua 9 pertuduhan membabitkan pembelian mereka Palace Hotel and Suites di Kuching Sarawak pada kira-kira 7 tahun yang lepas, di mana sebentar tadi berlangsungnya proses mitigasi, iaitu proses di mana pihak peguam bela mengupakan beberapa faktor untuk dipertimbangkan Mahkamah Tinggi dan Hakim Mahkamah Tinggi Yang Arif Muhammad Nazar Muhammad Ghazali sebelum menjatuhkan sebarang hukuman. Kemudiannya di balik antara yang dibangkitkan dalam mitigasi oleh peguam bela Datuk Salahuddin Saidi sebentar tadi ialah pertamanya latar belakang politik Tan Sri Muhammad Isa selaku bekas Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga ahli parlimen jempol yang dikira banyak melontarkan jasa kepada rakyat sebagai ahli politik dalam tempoh 30 ke 40 tahun dalam karier sebagai ahli politik. Keduanya ialah faktor usia, yang mana ketika ini Tan Sri Muhammad Isa Samad sudah pun menjangkau usia 71 tahun. Jika dijatuhkan hukuman penjara yang panjang, dia akan memberikan akan memberikan kesan kepada faktor kesihatan, dan juga faktor kesihatan juga dibangkitkan oleh Ketua Peguam Bela, yang mana ketika ini Tan Sri Muhammad Isa dikatakan menerima perlu melakukan pemeriksaan berkala di Institut Jantung Negara atas beberapa penyakit seperti hipertension, penyakit jantung dan sebagainya. Dan yang ketiga, antara yang dibangkitkan oleh dalam proses mitigasi itu ialah mengenai nature of the crime itu, dikatakan tidak memberi impak yang besar kepada kesejahteraan rakyat. Itu antara perkara yang dibangkitkan, dan ini dibalas, kesemua ini dibalas oleh Timbalan Pendakwa Raya Asfahan Izam yang mengatakan bahawa pertamanya ialah apabila menyebut mengenai nature of the crime, beliau memberi hujah mengatakan bahawa Tan Sri Muhammad Isa telah menyalahgunakan kedudukan beliau sewaktu melakukan crime itu, iaitu sewaktu sebagai bekas pengerusi Felda dan juga pengerusi FIC Felda Investment. Itu dikira sebagai breach. Kemudiannya dikatakan bahawa beliau juga memohon jika mahkamah perlu mengambil faktor seperti kesalahan kola putih, jenayah kola putih ini adalah lebih serius daripada jenayah-jenayah lain kerana ia membabitkan wang daripada rakyat. Atas sebab itu beliau memohon akan dikenakan penjara sekurang-kurangnya 12 tahun dan juga denda tidak kurang 5 kali nilai suapan, yang mana kita ketahui dalam pertuduhan Tan Sri Muhammad Isa telah disabitkan menerima 3.09 juta ringgit melalui 9 transaksi antara 2014 hingga 2015. Jadi jumlah denda itu perlu dikenakan sekurang-kurangnya 5. Ini mengikut Akta SPRM, iaitu keseluruhannya beliau mengatakan bahawa jumlah denda yang perlu dikenakan ialah sebanyak 15.45 juta ringgit. Dan setelah mendengar kedua-dua hujah ini, Hakim Muhammad Nazar Muhammad Ghazali telah memutuskan agar Mahkamah Tinggi berehat sehingga 12.30 tengah hari ini sebelum beliau menjatuhkan hukuman. Jadi sebarang perkembangan seperti biasa akan saya kongsikan bersama Astro Awani.com dan juga 501 Awani.